Assalamualaikum Zuraidah Hashim, Sazaliza Mansur, Rodiah Syarif. Tak masak ke cik? Masya Allah. Halifah binti Mat Daud, Julida Amuh, Luqman Hakim, Wuryanti Wu, Anita Saleh, Yasmin Yaakob. Tadi jumpa sahabat akak, dia kata kawan sekolah dengan Yasmin Yaakob. Masya Allah. Dr. Maizura Rahim, Masya Allah. Zaliyah Abdul Ghani, Nurshidah Nabiha, Raziah Awang Hamad, Rohinah Latif Sandakan, terbayang-bayang wajahmu. Nurul Hayatun Abdul Muttalib, Nur Alis Marshita Muhammad Zain, Bazid Aziz, Badaria Rahman, Wani Yahya, Umi Ayu, Halimah Muhammad Ismail, Ifah Umairah Hamdan, Hasnah Arsyad, Ruby Zamat Zain, Habibah Rasul, Siti Maryam Moksin, Subhanallah, Nur Azian Rahman, Ida Najwa, Nur Asiah Kila, Nizam Bota, Masya Allah. Orang Jeddah pun join juga ni, Masya Allah. Hasnah Haji Mat Isa, seronok kalau dah pernah jumpa macam ni. Zurina Selamat, Azrina Abdul Hanif, Nur Rafidah Bahari, Dilanim Ibrahim, Nur Hasiah, Siti Rofiah Badrun, Rohana Lazim, Jahsurya Paizatul Akmam Faiz, Subhanallah. Asmah Muhammad, Nurmila Jamaluddin, Analiza Khairzirza, Nur Laili Adawiyah Kasim. Kat sini baru masuk waktu berbuka. Ayo, tengah berbuka orang Korea. Masya Allah, maaf ya. Wais Al-Qarni, Syarifah Ifah, Aidarina Muhammad Rashid, Kartina Ramli, Siti Nasura Fiha, Nurhana Paturangi, Nur Faiza, Zanaria Zakaria, Sabariah MJ, Yana Zain, Rohina Latif, Rohana Samsuri, Nurlidah Mamat, Zaidah Saleh, Suryani Lita. Cukup saya sebut nama sikit-sikit. Alhamdulillah. Ui, ada Putri Jebat. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sahabat, saya daripada pagi tadi, Masya Allah, daripada pagi tadi pukul 4 pagi keluar rumah, pukul 5 pagi dah bersiaran di TV Al-Hijrah, sambung Assalamualaikum pukul 7 pagi, habis 9.30 di TV Al-Hijrah, terus gerak ke Surau Bayu Duri, UK Perdana. Balik, ingatkan ada masa sikit berehat, kena pergi rumah bapa, adik saya ada hal. Teruslah saya ambil alih kan, tunggu bapa kat rumah. Masya Allah. Lepas tu balik ke rumah saya, live untuk program live daripada Jerman. Masya Allah, daripada berapa negara Eropah yang join tadi tu kuliah live. Masya Allah, apa tajuknya? Allah bersama kita. Lepas tu ingatkan 1 jam, rupanya dekat 2 jam baru berhenti. Pukul 5 petang saya ada close group fake wanita. Pukul 6 petang saya live La Tahzan. Saya minta maaf kalau orang Sabah ke dan sebagainya, sahabat-sahabat yang kejap lagi waktu berbuka puasa mereka. Ya, di sini dari tadi sahabat-sahabat hujan super lebat dengan guruh kilat semua. Allahu Akbar, betul, sebab saya tak pakai apa pun kan, penutup telinga, penutup speaker handphone saya, laptop saya ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya selesa macam ni. Tadi dekat masa live Jerman saya dah pakai headphone, kepala saya dah sakit. Maka Masya Allah, Tabarakallah. Ya, Baiti Abdullah, saya bercerita kepada anda wallahi sekadar, memang kalau Ustazah tak cerita pun anda nampak Ustazah live dalam Facebook Ustazah sebagainya kan. Sebab semua ini datang kerana kebersamaan kita, saling memberi semangat, saling mendoakan, saling mengundang kekuatan sesama kita. Kalau kita seorang-seorang, kita takkan kuat, sahabat-sahabat. Kenapa saya jadi semangat satu kelas? Sebab anda menanti. Bayangkan saya buka-buka ni, tak payahlah nak berlatahzan lagi Ustazah, nak buka puasa dah. Anda sedang sibuk di dapur, anda sedang nak siapkan. Saya seorang-seorang ni. Kenapa pintu berbuka? Ui, pintu bilikku terkatup sendiri. Nak ceritanya kuatnya angin. Sebab kalau tingkap bilik air kita tu macam ni, angin masuk. Cuak Ustazah seorang-seorang kat rumah. Masya Allah, hujan selebat-lebat.
Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So saya bercerita kerana kita boleh jadi kuat dalam satu jamaah bersama-sama. Okay, saya tahu, oh lepas ni ada tanggungjawab dengan ni, lepas ni ada tanggungjawab dengan ni. Tapi kalau kita punya kerja peribadi seorang-seorang, at any time je landing lah dulu, tak larat lah. Sebenarnya patutlah Islam ni suruh kita hidup dalam jamaah, sahabat-sahabat. Hidup dalam jamaah, Masya Allah. Oh, Baiti Abdullah pun sabahlah kan, kejap lagi berbuka puasa. Allahu Akbar. InsyaAllah ayat-ayat Quran yang Ustazah bacakan dengan niat Ustazah nak mengajar sahabat-sahabat menjadi ayat-ayat zikir kepada Ustazah. Sebab hari ini semuanya ayat-ayat Allah yang kita nak baca. Keberkatan hujan lebat, keberkatan Ramadan malam 9 Ramadan malam ni. Hari ini kita 8 Ramadan. Tolong bantu Ustazah dengan doa. Jom kita mulakan sahabat-sahabat doa ini. Kita baca khusus. Dan tolong selitkan doa juga untuk suamiku Ustaz Azwan. Kenapa Ustazah? Ustaz Azwan kan kat Kemboja. Kan sepatutnya hari ni balik, 2 petang tadi dah landing. Kata Ustaz di airport Phnom Penh tadi 20 orang terkandas, tak boleh fly ke Malaysia. Kenapa? Sebab PCR mereka tak valid. Walaupun dah fasa endemik di banyak negara, sahabat-sahabat dirahmati Allah, law airport ni lain, undang-undang negara ni lain, undang-undang kan. Kita dikabarkan sebelum pergi tu macam ni, everything okay, clear. Rupa-rupanya bila sampai kat sana sahabat-sahabat macam-macam lagi. Jadi nak marah siapa, tak boleh marah siapa-siapa, benda dah berlaku. Yang paling syukur, bantu doa, sahabat-sahabat dipermudahkan Allah. Yang paling syukur asalnya tadi Ustaz Azwan kata, masalahnya yang hanya 16 April abang boleh balik ke Malaysia. Baru ada tiket, baru ada flight ke Malaysia. Dah usahakan lagi kan. Kalau nak fikirkan melatah, memang melatah ni. Tapi kontrol ayu, Allah ada, tak pernah berlaku sesuatu tanpa izin Allah. Terus dia kata mesti ada jalan penyelesaian, insya-Allah. Kan tenang je dulu, takkan nak tidur kat airport. So dia patah balik ke Kampung Cham dengan kawan yang duk hantar tu. Perjalanan lebih kurang 3 jam lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia berbuka puasa di Kampung Cham. Ustazah pun kata tak apalah, abang duduklah dengan orang kampung tu, pi bagi makan buka puasa tiap-tiap hari. Duk musik dia sebenarnya sahabat-sahabat, maknanya nak cekau kan sahabat-sahabat kalau tiap-tiap hari macam tu. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi insya-Allah ada kebaikan demi kebaikan. Jadi Ustazah kata Ramadan ni nak marah siapa, belajar bertenang, insya-Allah ada kebaikan yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Cuma masih perlu bersyukur sebab sampai ke petang ni bukan 16 April rupanya. Tengah hari tadi dia kata insya-Allah 15 April ada tiket. Ustazah kata okey lah, walaupun hanya 1 hari awal. Lepas tu last final dia dah beli dah tiket untuk 13 April. Boleh. Kan macam mana entah dia uruskan yang terkandas tadi tu. Maknanya bukan Ustaz Azwan seorang lah, sahabat-sahabat masing-masing tu tak tahu. Sebab refer dekat Malaysia, keluar negara di Phnom Penh, begitu begini, mereka semua okey, clean. Tiba-tiba daripada sana lain pula kaedah dia. Auzubillah minasyaitanirrajim kan. InsyaAllah ada kebaikan. Submit doa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hujan super lebat ni, semoga internet tak ganggu, tak kacau. InsyaAllah minta bantu dengan doa, permudahkan. Jangan risau, Ustazah memang nampak macam seorang, tapi sebenarnya ramai kawan-kawan Ustazah. Kata Ustazah tak takut ke seorang-seorang tidur kat rumah? Ustazah tak pernah tidur seorang malam-malam. Sebab bila lepas maghrib ke nanti insya-Allah Ustazah akan bawa kereta pergi rumah bapa. InsyaAllah Ustazah dekat je dengan rumah bapa, Ustazah akan tidur rumah bapa. Jadi masya-Allah, doakan selamat. Dan banyaklah hikmahnya sahabat-sahabat, nak cerita pun kelakar. Sebab patutnya hari Selasa ni kami terbang ke Sabah nak hantar beg jemaah umrah di KK. Tiba-tiba tadi dia screenshot yang maknanya abang tak boleh lah pergi Sabah. Tak apa, nanti minta temankan Jaja kot, kita boleh uruskan. Contoh sahabat-sahabat, screenshot. Saya kata bang, ini tiket kita nak pergi Sabah. Ya, kenapa bulan Julai bang? Maka sang isteri pun tergelak. Apalah masalahnya ni Masalah daripada Phnom Penh tu satu hal. Rupanya dia tersilap beli tiket, nampak Julai tak nampak April hari Selasa ni. Maka selamatlah, tiket tu tak burn lah sahabat-sahabat.
Kan tak burn lah, Alhamdulillah. So Julai nanti fikir lain lah tarikh tu kita pergi mana. Masya Allah, tabarakallah. Macam tak logik kan, tiba-tiba boleh tersilap pilih tarikh. Dia sampai, apa yang Allah nak tunjuk dekat abang ni? Banyakkan istighfar. Adalah sesuatu, sahabat, bila sesuatu berlaku dalam hidup kita, jangan terus melatah, jangan hentak tu, jangan hentak ni, jangan marah-marah. Kan kalau tidak kita tak tenang nak buat keputusan. Bila kita dalam keadaan tenang, kita akan ditunjukkan jalan. Kan kita dah belajar banyak. Kita dah belajar banyak, berapa kali kita jumpa dalam Quran kalimah fahada. Maka Allah akan tunjukkan. Jadilah hamba Allah yang bertakwa. Dalam takwa tu ada macam-macam. Masya Allah. Jadi doakan, terus semangat dan kuat untuk berlatazan. Sebab tadi ni saya fikir macam nak buat malam pula lagilah balik-balik terawih, larat lagi kan nak menghadap skrin handphone masing-masing. Terima kasih doanya rakyat Malaysia di bumi tanah di bumi mana? Nizam Botak, Jeddah ke Mekah? Kan daerah mana duduk dekat Saudi tu, masya-Allah. Dipermudahkan Allah semua, insya-Allah, amin. Baik, barulah kita masuk tajuk baru 228. Simple, ya Allah, ya Allah. Ustazah live dengan orang Jerman tadi. Jerman, mana lagi nak sebut, tak reti nama-nama. Beberapa negara Eropah bersatu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang Islam di sana. Peserta setakat ini dari Jerman, dari Holland, Belgium, France, Norway, UK dan dari Malaysia. Tu dia mak ai. Kan, duk buat kuliah live tadi, tajuknya Allah bersama kita. Memang program Ramadan mereka, Ihya Ramadan. Tapi Ustazah dah daripada pagi kan bercakap. Nak cakap pasal apa? Allah bagi ilham, buka kitab Latahzan. Depan sekali tajuk, ya Allah. Keluarlah ilham. Kan, kau ilhamku, kata Manbai. Tiba-tiba pula Manbai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, hari ni kita hanya nak baca banyak ayat Quran. Tapi sahabat, tak bolehlah kita nak tadabbur penuh. Kalau kita nak tadabbur penuh, better sahabat-sahabat buka surah tersebut. Anda tengok ayat sebelum dan selepasnya. Okey, jadi Ustazah nak habiskan bab 228 ni. Ustazah tak mampulah nak go through satu persatu. Hanya memperkenalkan ada ayat-ayat ni dalam Quran untuk menguatkan jiwa kita. Apa pun berlaku, hanya sampai ke tahap kita dah tak boleh cakap apa-apa, cukuplah. Ya Allah, 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 ya Allah. Bab 228. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Cik Rodiah Sharif, bukan muka surat, bukan bab 238. Saya nampak Cik Rodiah type 238. 228. Muka surat 450, kitab Latahzan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya sayang anda semua kerana Allah. Kerana last minute notice Ustazah kata pukul 6 petang, masih ramai yang menunggu. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila kita sebut nama Allah, bergementar sepatutnya hati kita. Gementar bukan takutnya kita kepada bunyi apa. Kita dulu kecil-kecil kalau dengar bunyi gurung macam ni, tutup telinga, lari. Kita tak nak dengar, kita takut. Kita sebut harimau, hantu, kita lari. Maknanya takut tu takut yang kita mesti menjauh dengan sesuatu yang kita takutkan. Tapi dengan Allah, kalau benar kita takutkan Allah, sepatutnya kita makin mendekat dengan Allah. Ini beza takut kepada Al-Khaliq dengan takut kepada makhluk. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah, siapa yang ngajak Ustazah pergi Singapura tu? Ish, gatai kaki ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Gatai kaki. Nak pergi Singapura, nak pergi Singapura. Kan sebab dulu pergi Singapura tak ada kawan. Lah ni pergi Singapura ramai kawan-kawan Latahzan. Ada orang-orang Malaysia nak ikut Ustazah pergi Singapura, ramai sahabat-sahabat Latahzan tunggu ni. Cik offer ke main kan, padahal macam-macam kerja lagi nak buat. Kan?
So takutlah nak pergi luar negara. Kan, ingatkan orang di Mekah Madinah je ada masalah-masalah kat airport ni. Tiba-tiba ustaz balik daripada jatuh pula lidi saya ni. Allahumma salli ala Muhammad. Sayang lidi ni tak boleh jatuh. Kan, petuah siapa yang bagi saya lidi ni. Sentiasa dekat tangan saya. Masya Allah. Apa tadi saya cakap? Ustaz pergi Phnom Penh ada problem macam tu. Baru ni sahabat kita Zan Aizan balik daripada Turki pun macam pelik-pelik lah mereka ni kadang-kadang. Patutnya kalau macam Mekah Madinah tu kan, Nizam botak, kita buat apa? PCR. Konon-konon bagi dia PCR. Padahal dia calit gitu je. Besok tu semua keluar result, semua negatif. Yang kami kelakar demam-demam pun jadi negatif. Kita pun kata, mereka tak nak belah lah kita duduk lama-lama kat negara mereka. Tapi ada pula negara yang memang suruh kita duduk situ lama-lama. PCR tak valid lah apa ke benda kan. Padahal jelas surat QR code semua ada tu. Tak larat nak jaga. Cuma syukurlah ustaz kata tiket yang dia tadi tu tak burn. Boleh tukar kepada tarikh lain kan. Sebab nanti musim korban, ustaz memang akan bawa tim ke Kemboja. Setiap tahun macam tu kami memang bawa tim ke Kemboja untuk proses ibadah korban di sana kan. Jadi tiket tu insya-Allah masih boleh gunalah kalau boleh tukar tarikh. Tapi kalau keadaan macam ni, kita tak tahulah berani ke tidak nak bawa tim. Sebab kita belum dapat arahan dari Motek lagi, Kementerian Pelancongan, yang mengatakan kita boleh bawa grup ke negara-negara macam ni. So nak pergi Singapura pun, kalau Ustazah na'udzubillah min zalik terkandas di Singapura, mungkin ada sahabat-sahabat lah tahzan, jom Ustazah tak apa duduk dengan saya. Contoh kan sahabat-sahabat, sekali Ustazah bawa satu bas, siapa nak ajak duduk kat rumah satu bas? Memang gidak lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Nura Ismail, Subhanallah. Zainab Ahmad, terharunya saya rahmanya orang Singapura. Subhanallah. Ahlan. Kita bersalam ukhwah fillah. Bila Ustazah sebut macam ni, ramai pula saya orang Singapura. Ustazah, saya duduk Singapura. Masya Allah kan. Rasa macam lah tahzan ni menyatukan lah jiwa-jiwa kita. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pi Kemboja pun best juga Ustaz. Memanglah best. Tapi bukan waktu musim korban lah. Waktu musim korban ni bagi orang lelaki-lelaki. Kalau ada suami-suami anda yang nak join ibadah korban Darul Fawaz, tanggung sendirilah kos dia, nanti Ustaz bagi tahu. Tapi memang tiba-tiba balik Malaysia jadi orang yang berani menyembelih, insya-Allah. Ustaz Azwan akan pastikan tim yang ikut dia tu akhirnya balik boleh sembelih lembu. Dan mereka boleh ziarah kampung dan mereka balik dengan penuh keinsafan. Balik dia pesan kat bini dia, hang tak payah membaziak banyak sangat orang kat Kemboja tu kurih-kurih. Saja susah hati satu je, suami saja terkandas kat sana. Sahabat-sahabat, jangan gelak janji jangan gelak. Kan? Sebab saya yakin suami saya tak boleh pakai baju sesiapa pun kat Kemboja tu. Faham Sebab bila suami saya datang ke Kemboja, budak-budak Kemboja semua kan duk pandang nganga, dia tak pernah tengok orang besar lagu tu. Jadi maksudnya dahlah dia pergi hari tu musafir, baju dia dah habis dah ni. Tadi baju pergi airport tu baju dah habis dah ni. Saya duk fikir kan, macam mana siannya lah dia nak pergi tarawih malam-malam, tapi dia bawa jubah satu hari tu. Masya Allah. Moga Allah permudahkan. Tak baik je kan? Subhanallah, gelak pula Ustazah ni. Okey. Ya Allah, kita nak habiskan hari ni. Semoga sempat, insya-Allah. Selamat berbuka puasa untuk orang Sabah yang 1 jam awal daripada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul An'am ayat 64, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karb. Ayat ni sebenarnya ada kesinambungan panjang lagi. Katakanlah, Allah lah yang menyelamatkan kalian daripada bencana itu dan daripada segala macam kesusahan lainnya. Kan? Memang dah besar Kak Mazni Ahmad. Kak Hamidah Saad, jangan gelak. Kami berdua memang mengakui kami berdua ni YB yang besar. Tak payah undi kami memang dah YB yang besar. Sekian dimaklumkan. Okey? Jadi jangan pandai-pandai kalau nak ajak Ustazah tidur rumah. Tak apa Ustazah pakai baju saya. Kan ku sedar diriku ini. Okey? Sahabat-sahabat tadi, rancangan dekat TV Al-Hijrah, sepatutnya Ustazah kena pakai telekung yang mereka sponsor. Tetapi bila mereka duk tunjuk model yang pakai tu, Ustazah tak nak pakai telekung tu. Tak apa-apalah telekung dia kan dah kena buka macam mana. Kain satin pula.
Kalau pakai kat badan kita ni kan jadi macam mana. Kita sedar diri kita macam mana nak pilih jenis. Tak cerewet sahabat dalam pakaian. Tapi kalau kita tahu, bila kena kat tubuh kita dah jadi macam orang kecil, comel lah pakai. Orang besar pakai macam tu dah macam balut nangka lah pula. Biar mahal lagu macam mana. Jangan ambil, lekatkan kat tubuh kita. Mahal macam mana orang bagi hadiah macam mana. Kalau kita pakai duduk depan cermin, cermin pun malu nak tengok kita. Faham Biar pakai yang selesa. Maka saya bawa telekung saya pakai pagi tadi tu bukan telekung sponsor. Ustazah kalau macam tu Ustazah bawa lah telekung sendiri dari rumah. Ya, itu telekung baru anak murid saya bagi yang saya nak pakai dalam tarawih. Jadi saya pakai dekat TV Al-Hijrah pagi tadi. Tak payah nak pakai telekung-telekung sponsor yang Ustazah rasa kalau Ustazah pakai pagi tadi. Orang kecil macam Amy, macam Ustazah Awatif tu comel lah sahabat-sahabat. Kan? Tak boleh Ustazah. Orang yang sponsor suruh pakai. Ya, pakai dekat orang lain. Jangan pakai kat Ustazah. Saya sayang TV Al-Hijrah sebab Ustazah bagi cadangan apa pun. Alhamdulillah mereka okey. Faham Ustazah tak apa. Kalau dia apa jenis tak kira Ustazah kena pakai juga. Tak apa. Silakan cari orang lain. Saya tak mau dalam keadaan seperti itu. Okey, sahabat-sahabat, kita kena ada pendirian yang mana insya-Allah Allah pandang kita mudah-mudahan dengan redha. Amin. Baik, kita teruskan. Katakanlah Allah lah yang menyelamatkan kalian daripada bencana itu dan daripada segala macam kesusahan lainnya. Akui sahabat-sahabat, susah, derita, perit macam mana pun kita rasa dah tak tertolong di orang lain. Siapa pun datang tak boleh tolong settle masalah kita. Allah akan bantu kita selamatkan daripada apa saja bencana dan kesusahan lainnya. Masya Allah. Surah Az-Zumar ayat 39. Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Sebenarnya kalau kita berpaut pada Allah, kita tak perlu lagi perlindungan sesiapa sahabat. Ya, lelaki, suami, tugasnya melindungi wanita sepatutnya. Tapi berapa ramai lelaki yang tidak mampu, bukan tidak mampu, sengaja tidak mahu bersikap sebagai pelindung, yakni melindungi isteri dan anak-anaknya. Jangan kecewa, jangan putus asa sahabat-sahabat. Seandainya nasib kita begitu, tak mengapa, kerana yang maha melindungi sentiasa berjanji. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Cuma kenapa kita rasa takut, kita rasa gentar? Betul ke Allah nak lindung kita sebab kamu tak kenal siapa Allah? Allah Al-Qahhar dengan keperkasaannya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia boleh lindung kita daripada segala-gala. Dengan sifatnya Al-Halim, dengan Allah Al-Muhaimin, As-Salam, Al-Jabbar. Masya Allah, kalau kita kenal nama-nama Allah yang ini, kita tak gentar dah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau suami yang sepatutnya melindungi sudah tidak mampu melindungi. Kalau anak-anak yang sepatutnya memimpin tangan kita bila dah tua, dah uzur, tapi mereka lupakan kita, kita tak takut nak hidup kerana Allah tak pernah tinggalkan kita. Surah Al-An'am ayat 63. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian daripada bencana darat dan di laut? Apa saja bencana di darat, di laut, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tidak ada perkara-perkara yang sukar bagi Allah. Allah tahu ke kalau kita lemas dalam lautan, Ustazah? Allah tahu. Atas darat, di ceruk mana kamu nak duduk, Allah tahu. Allah maha menjaga. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Surah Al-Qasas ayat 5. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard. Dan kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas. Saat itu kisah di bumi Mesir itu. Tapi ayat macam ni kita boleh guna pakai. Yang rasa dirinya tertindas, dianiaya, Allah tak pernah tinggalkan kamu. Bahkan kata Allah, wa nuridu an namunna. Kami hendak memberi kurnia kepada siapa orang-orang yang tertindas di bumi itu. Masya Allah. Teruslah berpaut kepada Allah. Ni kan sahabat, kalau kita dapat baca ayat sebelum dan selepasnya lagi indah.
Tapi peringkat ini sebab Ustazah nak tamatkan bab 228 untuk satu kali pertemuan. InsyaAllah cukuplah, mudah-mudahan kita mengambil sedikit daripada potongan-potongan ayat yang panjang ini. Baik. Surah Taha ayat 122. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Siti Rusnani Tajuddin. Rasa macam dah lama tak sebut nama Siti Rusnani. Sihat ke? Masya Allah. Thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Ini firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Semua kita tahu Nabi Adam alaihissalam seorang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi iblis sangat cemburu dengan Adam. Kenapa Allah memuliakan Adam ni? Akhirnya diganggu Adam. Sebab iblis dia akan cari kelemahan. Dia akan cari apa yang tak boleh. Adam ni dipuji-puji oleh Allah sebagai seorang rasul, diangkat. Masya Allah. Tapi apa pesan Allah kepada Nabi Adam? Semua benda yang ada dalam syurga ni kau boleh ambil, kau boleh makan, kau boleh sentuh, kecuali satu pohon itu. Kita tak layak menamakan pohon itu sebagai khuldi sebenarnya. Sebab bukan dalam Quran dinyatakan dengan sahih bahawa pokok itu bernama khuldi. Tidak. Tapi dinyatakan tak boleh sentuh, tak boleh ambil, tak boleh makan buah daripada pohon itu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, seandainya kamu buat khalidina fiha, duduklah kamu di dalam neraka itu selama-lamanya. Nabi Adam kuat, dihasut oleh iblis. Nabi Adam kuat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tengok peranan iblis, dia tak boleh kacau Adam, dia tak boleh kacau sang suami, dia pi kat isteri. Isteri dah mula longlai, dah mula lemah, dah mula rapuh jiwanya. Akhirnya isteri main peranan duk bisik-bisik dekat suami. Bang, bolehlah bang. Tak apalah bang, bukan ada orang tahu pun. Suaminya bendahari masjid. Kan, banyaknya duit bang. Ni baru Ramadan ke-9. Ni duit tabung masjid tadi. Abang tak sempat kira. AJK lain semua nak balik awal dah ngantuk. So abang bawa balik rumah. Bang, kalau kita ambil sikit bukan orang tahu pun bang. Haram, abang dah 30 tahun jadi bendahari masjid. Patut abang tak boleh ambil. Abang nak top up lagi duit masjid adalah. Alah bang, bukan ada orang tahu. Kali ni je bang, kita nak balik kampung ni. Kereta kita kan rosak, kita repair kereta kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerja iblis tak boleh kacau sang suami, dia kacau sang isteri. Sang isteri lah pula yang pi pujuk suami. Akhirnya pi celah, letak bawah bantal sikit. Bukannya orang tahu pun, pengerusi masjid pun tak tahu collection malam ni berapa. Contoh insya-Allah tak berlaku kepada kita, suami kita. Masya-Allah. Ini sahabat-sahabat peranan iblis. Dia nak bagi kita gagal juga. Dia nak bagi kita buat apa larangan Allah. Sebab dia tahu dah Allah tak bagi Adam ni semua boleh bebas dalam syurga. Hak satu je tu. Hak yang satu itulah dia kacau. Nak bagi Adam ambil juga buah dari pohon tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi bezanya Adam dengan iblis, dihukum oleh Allah dikeluarkan daripada syurga. Akhirnya Adam kembali ke syurga dengan taubatnya yang bersungguh-sungguh, tanpa henti, penyesalan. Hanya satu je silap Adam, bersungguh-sungguh dia pohon ampun dan maaf kepada Allah. Kita berkoyan-koyan dosa kita. Berapa banyak ampun maaf kita kepada Allah. Bangkit sahur tapi kita tak bangun untuk bersolat taubat. Bangkit sahur tapi kita tak mulakan malam hari yang kita dah rehat tadi. Bangun terus tahajud. Ya, sunat. Tapi makan, kalau kamu tak makan pun kamu laratlah puasa. Kenapa kita boleh makan tapi kita tak boleh menyembah Allah dalam sujud, mengetuk arasy Allah di keheningan pagi? Subhanallah, sahabat-sahabat, tanyalah pada diri, kenapa aku kuat nak makan tapi aku tak kuat untuk bersujud kepada Allah? Jawapannya kerana Allah tak pilih kita bersujud pada waktu mustajab doa itu. Masya Allah sahabat, cuma awal kali 10 minit je kot. Main handphone satu grup ke satu grup lebih 10 minit. Ambil wuduk, sementara isteri tengah panas-panaskan lauk. Duhai lelaki-lelaki qawam,
Tolonglah Ramadan ini menjadi pemula untuk kita bertahajud, bersolat taubat di hadapan Allah. Wanita-wanita yang uzur, yang haid, tetap bangun di waktu sahur, kerana itu adalah waktu yang dipilih oleh Allah untuk diaminkan oleh para malaikat Allah. Beristighfar sambil siapkan waktu sahur, sambil basuh pinggan sebelum mendengar azan subuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Nanti bila dah lepas 15 Ramadan, para alim ulama mengajarkan kita, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, berulang-ulang kali minta ampun, maaf dengan Allah. Ini sikapnya Nabi Adam tanpa jemu berpuluh tahun. Lalu akhirnya Adam disyurgakan semula oleh Allah. Kita kan keturunan Adam. Kita nak ikut Adam masuk ke dalam syurga, sahabat-sahabat. Ya, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut contoh akhlak tauladan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa pak kita yang paling utama dulu? Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga, hukuman dari Allah, tapi taubatan nasuha. Kita pendosa, Allah tak heran kita buat dosa, tapi Allah cukup heran dah buat salah tak reti minta maaf. Faham ya maksud? So biasa wahai seluruh pendosa, yang luar biasa pendosa tapi tak mahu bertaubat. Tak ambil pula peluang pada bulan maghfirah. Kita nak jadi apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Okey, sebar-sebarkan. Bulan Ramadan, bulan pengampunan. Rugi kalau kita tak sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Allahu Akbar. Baik, ini sahabat-sahabat kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk. Allah tak pilih Iblis. Iblis dihukum dikeluarkan daripada syurga kerana bongkak takabur. Hanya satu je, engkau diciptakan daripada tanah liat yang hitam wahai Adam, aku daripada api. Oh, dia tak boleh tengok Adam ni sahabat-sahabat. Allah suruh sujud tunduk kepada penciptaan Allah yang sangat hebat. Itulah dia manusia bernama Adam alaihissalam. Tapi Iblis sombong, bongkak, tak mau sujud. Bukan sujud, disuruh menyembah. Maknanya ketaatan Iblis, ketaatan kepada Allah. Allah yang perintahkan. So Allah suruh buat apa pun, sepatutnya kita jangan banyak cakap, terus je buat. Tapi kalau kita banyak cakap, takkan aku kena sujud dekat dia kot? Ya Allah, aku kan daripada api, dia kan daripada tanah liat yang hitam pula. Apa hal pula aku kena sujud? Banyak sangat cekadak soalan-soalan tu. Maka jangan marah Allah kalau akhirnya kamu menjadi peneman Iblis dalam neraka Allah. Wa na'udzubillah min zalik. So tunduk patuh seperti Adam, akui kesalahan, bertaubatan nasuha. Lalu Allah angkat darjat Adam, kembali masuk ke dalam syurga. Ingat, kita keturunan Adam, bukan keturunan Iblis. Dikeluarkan dari syurga, tak layak untuk Iblis kembali ke dalam syurga. Keturunan Adam keluar dari syurga, pendosa, banyakkan taubatan nasuha, tiru ayahanda kita Adam, akhirnya insya-Allah kita layak syurga. Amin. Subhanallah. Surah Al-Anbiya ayat 76. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Lalu kami selamatkan dia beserta pengikutnya daripada bencana yang besar. Masya Allah, kisah-kisah seperti ini para rasul kita yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Just follow, ikut je apa yang Allah perintahkan. Akhir, bagaimana peliknya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah boleh selamatkan. Macam mana contohnya Nabi Nuh alaihissalam tiba-tiba boleh terpikak pula nak buat bahtera yang diletak di atas bukit. Apa hal ni? Mustahil kita tengok Shah Alam banjir tenggelam, kita kata, uish, bandar anggrek kot takkan tenggelam macam tu. Allah boleh buat. Begitulah yang berlaku ketika Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang ikut Nabi Nuh selamat. Siapa tak ikut Nabi Nuh walaupun isteri dan anaknya sendiri takkan selamat. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Al-Anbiya, biar betul. Ini waktu nak buka puasa ni sahabat-sahabat, anda masih istiqamah, lebih 1000 orang yang menonton. Maknanya Masya Allah, kita boleh bersatu atas nama Allah. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, waktu mana pun kita cari jalan-jalan menuju Allah yang boleh melembutkan hati kita. Nasihat-nasihat ni terlalu banyak dalam kitab Al-Tahzan.
Ada lagi surah Al-Anbiya ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan membawa keselamatan bagi Ibrahim. Allah bercakap dan memerintahkan api, sahabat. Apa sifatnya api? Membakar. Apa sifatnya api? Panas. Tapi bila makhluk Allah yang Allah muliakan, beriman, bertakwa kepada Allah seperti Nabi Ibrahim, dicampak ke dalam api oleh Raja Namrud, apa yang berlaku? Masya Allah, tabarakallah. Allah boleh cakap kepada api, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Bardan, barid, dingin. Hei api, janganlah engkau bersifat membakar kepada Adam, kepada Nabi Ibrahim. Bahkan jadilah engkau api yang dingin, membawa keselamatan bagi Ibrahim. Banyak keadaan kita nampak kecelakaan, perkara-perkara yang memudaratkan. Tapi bila kita berpaut, Allah tolong aku, bantu aku ya Allah, dan yang minta tolong kepada Allah tu saat senang, dia biasa mencari Allah. Dia bukan hanya mencari Allah saat dia ditimpa susah dan musibah. Percayalah wahai orang-orang yang beriman, sentiasa mencari Allah saat lapang dan senang. Saat kamu didatangi susah, jangan takut, jangan gentar. Allah pasti akan mendekat kepada kamu. Ibrahim tak gentar dicampak ke dalam api sebab dia yakin Tuhan yang akan selamatkan dia. Ya Rabb. Para ulama mengajar para isteri yang mengadu, Ustazah, suami saya ni panas baran, apa amalan yang saya nak buat? Bacalah, Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Twing, akak ludah sikit dekat dahi tu. Astaghfirullahalazim. Bukan sahabat-sahabat, saya tak ngajar ludah tu, tapi sambil buat ayat tu tak salah lah. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jangan duk hafal, duk baca, duk berulang kali, duk berbuih mulut. Tu jeling lagi kat suami kan. Tak lembut-lembut pun hati dia, tak dingin-dingin pun hati dia. Kalau dingin lain, bahaya pula kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan apa? Ingat kisah tu. Siapa Nabi Ibrahim dengan ketunduk patuhan dia kepada Allah. Yakin Allahnya bantu dia, Tuhannya bantu dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lalu Allah membacakan, Allah mendatangkan kalimah seperti ini, perintahkan kepada api. Apa yang lebih dahsyat daripada sifat membakar kecuali api? Suami saya tu dah macam api dah muka dia Ustazah bila dia marah. Jadi kita minta, janganlah baran diri sampai pecahkan barang dalam rumah. Janganlah baran diri sampai mendera anak ya Allah. Janganlah baran diri sampai pukul aku ni ya Allah. Kan kalau kita nak amal ayat ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, ingat sirah tu. Kita kena menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jangan nak bagi khulna ya Allah buih mulut. Kan lepas tu tuing ludah dekat suami. Suami nampak pula tu lagi kena cerai, talak 3 lagi ada. Wa na'udzubillah min zalik. Jangan tunjuk depan suami kalau nak baca pun. Ni ramai keflizol, ramai lelaki-lelaki yang menonton kan sahabat-sahabat. Suami pun boleh amal. Minta maaf ya kalau ada guru-guru kita yang menonton. Dalam gurau ada mesej yang saya nak sampaikan sahabat-sahabat. Bukan maksud ayat ni confirm Nabi Muhammad bagi tahu siapa bagi ayat ni hati orang akan sejuk. Tak, sama sekali tak ada dalil begitu. Tapi percayalah Quran ini adalah syifa. Boleh menjadi perawat, boleh menjadi penyembuh. So berkait dengan sirah-sirah, api boleh sejuk bila membaham tubuhnya Ibrahim, suami aku yang orang kata keturunan panas baran sebagainya. Kalau kita meniru-niru sikapnya Nabi Ibrahim, insya-Allah akhirnya yang keras boleh lembut, akhirnya yang kasar insya-Allah sahabat-sahabat boleh menjadi suami, isteri, siapa sahaja yang boleh berlembut hati dengan kita. Amin. Sejuk hatinya bila mendengar bicara kita, sejuk hatinya bila mendengar nasihat daripada kita insya-Allah. Sebab itu kita kena ada ilmu bagaimana cara nak masuk orang baran macam mana, orang yang terlebih lembik macam mana, kan? Okey, surah Yusuf ayat 83. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Jadi dalam surah Yusuf hanya kisah tentang Nabi Yusuf. Kalau kita kata Ustazah, adik-beradik saya ada dengki kat saya. Oh ya ke kak?
Adik-beradik dengki tak ke mana. Dia nampak saya bawa kereta Ustazah, saya parking kat satu tempat ni, dia calakan kereta saya. Allah, setakat cala kereta apa sangat. Akak tahu Nabi Yusuf diangkat oleh adik-beradiknya, dicampak dalam telaga buta. Akak pernah dicampak dalam telaga buta? Taklah pernah adik-beradik akak buat akak macam tu Ustazah, campak dalam telaga buta. Sebab telaga buta pun dah tak ada sekarang ni. Nak ceritanya, dahsyat mereka sanggup pi balik, pi habaq kat pak dia bahawa Yusuf kena makan dengan serigala. Ini pakaian Yusuf yang penuh dengan darah. Muhong, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Adik-beradik kita tak ada lah muhong takatu sangat. Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita boleh mengembalikan orang yang tak suka kat kita dengan Allah ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati. Dulu dia musuh dengan saya Ustazah, kerana akhlak kita yang mulia, akhirnya dia boleh follow kita. Ya, dulu aku silap, aku minta maaf. Rupa-rupanya apa yang kau buat ni benda betul. Kau ni aku kecam macam mana pun kau tetap jalan buat benda yang baik. Tu sebab sekarang aku dah tak nak pandang orang lain dah. Aku hanya nak follow kau sahaja. Biasa. Tapi ada juga orang yang BFF kita melekat erat dengan kita. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia pula yang dengki dengan kejayaan kita. Dia pula yang tak boleh tengok kita senang. Dulu bukan main rapat dengan kita, sekarang dia yang menjauh. Dia susah tengok kita senang. Ini biasa, sahabat-sahabat dalam hidup kan. Sebab namanya pun manusia. Yang penting bukan kita yang nak menjauh. Yang penting sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tetap untuk buat apa sahaja perintah yang Allah suka, yang Allah suruh kita buat. Terus taat, sami'na wa ata'na. Pasti insya-Allah sahabat-sahabat Allah akan berpihak kepada kita. Akhirnya Yusuf dapat bertemu semula dengan ayahanda kesayangan, dapat menundukkan hati adik-beradiknya yang lain. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Guna bahasa apa tu? Kedah muhong. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Yusuf ayat 100. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika mendatangkan kalian, wahai bapaku dan saudara-saudaraku, dari dusun padang pasir. Berkat sabarnya Yusuf bertahun-tahun, akhirnya Allah datangkan pertolongan yang sangat menyejukkan hati. Seluruh ahli keluarga bercantum kembali. Syaratnya keutamaan adalah balik kepada Allah. Subhanallah. Tentang Nabi Daud alaihissalam dalam surah Sad ayat 25. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Maka kami ampuni baginya kesalahan itu, dan sesungguhnya dia memiliki kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Diampuni segala kesalahan. Siapa yang berhak mengampuni kesalahan-kesalahan kita? Allah. Syaratnya itu dosa kita dengan Allah. Kalau dosa kita sesama hamba Allah, kita disuruh minta maaf kepada orang yang kita berbuat dosa padanya. Barulah Allah cleankan balik buku amal kita. Dan sesungguhnya dia memiliki kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Subhanallah. Sambung surah Al-Anbiya ayat 84. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Siapa Nabi yang terkenal dengan penyakit yang begitu dahsyat? Sopak yang sampai kulitnya berjatuhan, sahabat-sahabat. Ada yang mengkabarkan ulat berjalan-jalan pada kulitnya. Bila cerita pasal kulit berjatuhan, ulat berjalan-jalan pada kulitnya, manusia pun tak mau dekat. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kesakitan yang luar biasa dahsyat, hanya orang yang mengalami saja yang tahu.
Tetapi Allah beri kemuliaan kepada para rasulnya. Diuji dengan sakit, diuji dengan musibah, diuji dengan apa saja bentuk ujian. Allah angkat darjat para rasul. Dan kita bukan rasul, tapi kita pengikut kepada rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiru kentalnya jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat menerima fitnah, menerima tohmah, tetap dalam keadaan kebaikan. Jadi sahabat-sahabat, yang mana sebenarnya kita nak tiru? Kita nak tiru siapa? Sudah pasti para rasul yang diceritakan. Kalau dalam surah Al-Anbiya ni sikit je cerita Nabi, sambung lagi cerita lain, sambung lagi, semuanya kisah para rasul. Allahu Akbar. Surah Al-Anbiya 88. Dilaju sikit ni sebab dah dekat nak buka puasa. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkannya daripada kedukaan. Kita pernah berduka, sahabat-sahabat. Allah pasti beri duka itu digantikan dengan gembira. Bila mana sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kembalikan dengan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Apa ni? Terima kasih sahabat-sahabat yang menghantarkan star bintang. Okey. Baik, surah At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Jika kalian tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Ibarat bahasa kita ada kisah. Kalau tak ada orang yang tolong Muhammad, Muhammad adalah hamba yang dikasihi oleh Allah, pasti Allah akan menghantarkan pertolongan. Masya Allah, sahabat-sahabat. Siapa yang Mas Jamil? Azwan Ali, moga dipermudahkan. Adakah Azwan Ali berada dalam live kita? Bukan Azwan Ali yang au-au tu, bukan. Azwan Ali suamiku yang sedang terkandas situ. Kadang-kadang dia cakap kat Ustazah, amboi tadi abang komen tak baca pun, amboi tadi abang komen tak tengok pun. Dah memang tak tengok Ustaz, tengah mengajar ni, khusyuk, fokus. Masya Allah, takut tak sempat habis bab 228 ni. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berjaya apa ni? Subhanallah. Okey, At-Taubah ayat 40. Sudah selesai. Yang terakhir surah Ad-Duha. Ustaz Azwan Ali ada. Alamak, malu tutup muka. Malu. Sebenarnya kalau suami tengok dengan ceramah, malu. Kan Ustaz kata, Allah poyo je Ustazah tu. Kan ada yang cakap, poyo je Ustazah tu. Jangan sebut macam tu Ustaz. Malu ni 1000 orang menonton. Subhanallah. Atau orang merah muka, tak reti nak bercakap. Tu kadang-kadang Ustaz Azwan nak tahu tak, tadi dekat Sri Baiduri, Tuan Jai kita tu, Ustazah nanti Ustazah datang lagi kita bergandingan dengan Ustaz. Ustazah kata, Ustaz mana? Ustaz suami Ustazah lah. Jangan, kami tak boleh ceramah berdua. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustazah? Hari tu cakap kat Ustaz, Ustaz nanti saya nak jemput Ustaz ceramah berdua dengan Ustazah. Pun Ustaz kata tak, jangan. Ustaz dengan Ustazah ni kenapa? Jai cakap macam tu bang. Subhanallah. Lepas tu Ustazah pun cakap, tak boleh. Nanti kalau kami duduk berforum berdua, dia pandang Ustazah, Ustazah gelak. Ustazah pandang dia, gelak. Macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah, asyik gelak je. Jadi cakap dekat jemaah semua, jom kita gelak berjemaah. Jenuh tak jadi ceramah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Keflizul sedang merempit dalam kuliah. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, Muhammad, anak yatim, sahabat-sahabat? Lalu dia, yakni Allah, yang melindungimu. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Lalu dia memberikan kecukupan. Allahu Akbar. Khulasah kepada Ad-Duha ayat 6 hingga 8. Apa ujian yang Allah tak pernah lalui? Apa ujian tu? Ustaz tak boleh tengok, tersyasyul-syasyul Ustazah. Apa ujian yang Nabi Muhammad tak pernah lalui? Yatim dari kecil. Masya Allah, sahabat menumpang rumah toknya, pak penakannya, mengharap tok dan pak penakan bersyahadah
tetapi akhirnya terduduk Nabi dengan air mata. Wafatnya mereka tanpa syahadah. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Kan Kak Hamidah Saad, kenapa menonton hari ni Ustaz? Rindu ke? Tunggu 13 April. Sekian dimaklumkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, tak boleh buat lawak lah, nanti kan Ustaz Azwan marah. Sahabat-sahabat, tak marahnya dia tahu bini dia punya perangai macam mana. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 5 minit lagi sebelum pukul 7. Ustazah dah tamatkan. Sahabat-sahabat, kita suka kepada ayat terakhir kalimah ini, fa'aghna. Allah yang mencukupkan, Allah yang mencukupkan, Allah yang mencukupkan. Saya tergelak jaja. Ustazah, Ustaz 16 April baru balik. Lepas tu tak apalah Ustazah, Ustaz nak bawa balik bear besar tu dekat Ustazah 16 April. Yang faham-faham lah, yang tak faham buat date je tu sahabat-sahabat. Ustazah kata, kau jangan macam-macam je, 16 April tu lama lagi. 19 April Ustazah nak pergi Mekah dan macam-macam persiapan ni. Lepas tu saya kata, kau tak payah cerita pasal bear tak bear. Ustazmu itu lebih bagus, lebih besar daripada bear kalau dia bawa daripada nompen pun. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak ceritanya, tak payahlah nak mengharapkan bear segedabak besar Gunung Kinabalu. Sweetnya. Baik duit tu bagi kat Ustazah, pergi bagi Ustaz Azwan, suruh Ustaz Azwan buat makan dekat Kemboja buka puasa. Syok tau sahabat-sahabat, bagi dia pemakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi dia pemakan. Kan bahaya 16 April kalau Ustaz Azwan balik. Jadi sahabat-sahabat, saya akan surprise nanti. Alhamdulillah dapat awal sikit 15 April, dapat awal lagi 13 April. Tapi Ustazah tanya, tak ada lagi yang awal ke bang? Tak ada, yang 13 April je. Tolong doa, yang penting selamat. Percayalah, kita terhalang sesuatu untuk Allah beri kenikmatan, kemudahan pada sesuatu. Begitu juga kalau satu nikmat Allah tarik, yakin dan bersangka baik kepada Allah, ada sesuatu yang Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jadi sahabat, saya mohon ampun maaf zahir batin. Selesai bab 228 dan dengan ini selesailah semua perjuangan saya daripada jam 4 pagi tadi. Berakhir sebelum azan maghrib. Selamat berbuka puasa 8 Ramadan, kekalkan momentum. Jangan ada yang bercuti tarawih pada malam ini. Siang hari bersiam dengan iman dan wahtisaban. Malam hari berqiyam. Jangan bangun sahur tapi kita tak bangun untuk 2 rakaat tahajud. Please, sahabat-sahabat la tahzan, disayang Allah kerana anda istiqamah. Ustazah bahagilah time apa pun anda istiqamah dah. Masya Allah, tahniah. Besok kita masuk bab 229. Ampun maaf zahir batin. Alah, tapi itulah saya tak boleh lagi nak buat 4.30 pagi. Itulah kan sahabat, saya merancang Ramadan ni hingga 17 April saya nak buat 4.30 pagi. Tapi sebab dah Ustaz, patutnya malam ni dah tidur rumah ni. Saya 4.30 pagi boleh live dengan anda. Dah Ustaz tidur dekat Kemboja lah pula. Tidur sorang-sorang ya Ustaz, jangan macam-macam. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tidur kat Kemboja, so Ustazah tidur kat rumah bapak. Takkan Ustazah nak pok-pek pukul 4.30 pagi, tak sesuai. So Ustazah cuba live. 7 pagi besok tak boleh, sebab Ustazah nak meraihkan Surau Al-Ittifaq. Setiap hari Isnin ada live di page Surau Al-Ittifaq. Ustazah nak meraihkan. Jadi insya-Allah pukul 8.30 kita buatlah tahzan, insya-Allah. Takbir, Allahu Akbar. Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Syukuri rezeki seadanya yang telah Allah beri pelbagai nikmat kepada kita. Waktu ini antara waktu yang paling best berdoa. Duduk di depan makanan, buat sikit, hadiahkan Fatihah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia yang tersayang. Doakan Ustazah juga, doakan Ustaz Azwan juga. Selamat sampai ke Malaysia pada 13 April. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.